Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam belia madani, salam arus perpaduan dan salam kasih sayang MAYC. Bersama saya lagi FBI, Fahmi bin Ismail, selaku orang muda gombak #OMG, selaku host yang akan menemani segmen anda yang kedua pada malam ini dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #BGBG Orang Muda Gombak OMG. Lebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pejabat Belia Sukan Daerah Gombak atas tajaan venue live kita pada malam ini daripada awal sehingga segmen yang kedua. Siaran live kita dibawakan oleh Aworks Production dengan tajaan penuh oleh MYC Selayang dengan kerjasama Kelab Belia Kampus Tekuang dan disokong oleh PBSD Daerah Gombak dan rakan strategik kita Kolej Teknologi Bistari. Tak lupa juga kepada abang-abang kita, adik-adik dan sahabat-sahabat yang sedang menonton daripada awal sehingga segmen yang kedua ini. Kita minta tolong sharekan lagi agar kita punya live lebih gempak kita berborak pada malam ini. Jadi kita minta jasa korang semua sambil-sambil lepak tu boleh share dalam sosmed agar rancangan kita ini lebih meluas lagi. Betul. Semua orang akan tahu apakah segmen kita ini. Okey, dalam episod yang ke-15, segmen kita yang kedua pada malam ini, kita menampilkan mahasiswa muda, idola anak muda kampus, iaitu saudara Imran bin Ahmad Rafi'i selaku pengerusi pengakap Kelana Daerah Gombak bagi sesi 23-24. Jadi sahabat, rakan-rakan Facebook, dengan topik yang kita nak bawa, yang kita nak bicarakan pada malam ini bersama Imran, dengan tajuknya ialah belajar dan berorganisasi. Jadi Imran, terima kasih Imran kerana sudi melapangkan masa pada malam ini. Okey, terima kasih Fahmi. Walaupun segak beruniform pada malam ini, agak terkejut saya ingatkan Pak Polisi. Okey. Jadi Imran, saya nak mulakan dengan satu pantun lah. Boleh Okey. 2-3 kucing berlari. Boleh. Mana nak sama si kucing belang. Okey. Jemputlah sila perkenalkan diri. Perkenalkan diri kepada semua orang. Jadi kita nak mulakan dengan satu soalan yang pertama. Kebiasaannya kita nak perkenalkan dirilah. Latar belakang Imran selaku anak muda yang dalam berorganisasi dalam pengakap itu sendiri. Dan kemudiannya kita akan susul dengan latar belakang pendidikan pula. Boleh? Dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada penonton-penonton di luar sana yang pernah jumpa saya ataupun tak pernah jumpa saya lagi, minta maaf lah Fahmi, saya tak dapat nak balas pula, nak beli balik pantun tadi kan. Kita bagi jual dulu kan. Dia sebab saya dah lama tak jadi host ni. Dulu bila dah 2-3 bulan buka mesti dengan pantun lah. Okey, baik. Tapi teruskan. Pertama sekali saya nak berterima kasih kepada OMG sebab invite kami sebagai ahli pengakap di sini dan diberi peluang lah untuk berkongsi cerita kepada adik-adik dekat luar sana. Dan hari ni kita ada invite juga adik-adik Kelana Form 6 dari Sekolah Taman Selayang dan juga Taman Desa Rawang. So kita harap apa yang kita ceritakan hari ni dapat diambil pengajaran lah. Inspirasi buat dia. Yes, betul, inspirasi. Dan untuk di luar sana, nama saya Muhammad Imran bin Ahmad Rafi'i. Lebih dikenali sebagai Abang Imran lah kalau adik-adik pengakap tu kan. Tapi kalau di UPM, di UiTM dan sebagainya, mereka lebih mengenali saya sebagai MPP Imran. MPP Imran. Macam tu. Okey, baik. Jadi bila sebut pasal jawatan saya ataupun latar belakang saya di organisasi, saya bermula di UiTM Pahang lah, di UiTM Jengka, di mana saya memegang portfolio sebagai Exco Akademik, pengurusan organisasi dan latihan. Seterusnya saya sambung di sini, saya balik ke tempat asal. Yes. Masa tu PKP pun saya sertai Majlis Belia Selangor Daerah Gombak, di mana saya mewakili pengakap dan merupakan ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa dalam Majlis Belia Daerah Gombak. Betul. Dan dua yang paling latest, yang pertamanya saya menjadi ahli Majlis Perwakilan Pelajar di UPM dan sebagai seorang timbalan naik di Petua Penyelarasan Organisasi. Dan tahun ni saya juga dilantik sebagai pengerusi Sekretariat Pengakap Kelana Daerah Gombak. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan bila sebut tentang latar belakang, saya belajar di UiTM Jengka lah. UiTM Jengka. Di Pahang dahulu.
untuk ambil diploma. Dan kali ini saya sedang mengambil degree Okey. Sains Pertanian di UPM. UPM. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan alhamdulillah masih lagi berorganisasi, masih lagi di sini. Dalam pengakap lah. Yes, dalam pengakap lah khususnya. Dan kita baru saja 22 tahun, tapi alhamdulillah kita dah ada 5 tahun pengalaman dah. Sejak daripada UiTM Pahang tu. Sejak daripada UiTM dah start pengakap. Betul. Okey, so bermaksudnya sekolah pun pengakap ke? Pengakap juga. Sekolah pun daripada pengakap. tingkatan 1 tu Daripada masuk tingkatan 1. pengakap juga. Sebentar lagi kita cerita macam mana permulaan, yalah, daripada sekolah, daripada organisasi college ataupun universiti kan. Betul. Okey, baik. Bagus. Jadi soalan yang kedua, Imran. Pandangan Imran lah. Peranan seorang graduan graduan yang terbaik lah kalau kita katakan. Dalam gerakan pengakap ni, bagaimana Imran melihat diri Imran sendiri menyumbang dalam komuniti belia itu sendiri sebagai pengakap? Baiklah, bila sebut tentang sumbangan daripada diri saya sendiri, saya melihat kepada bilangan belia yang turun ke padang untuk bersama-sama kita menyumbang kepada komuniti. Jadi apa yang saya buat bila habis JSPM masa tu, saya direkrut oleh pemimpin SMK Aidil Haid masa tu. Aidil Haid. Untuk saya mengajar adik-adik pengakap macam mana the lifestyle of pengakap yang sebenar. Okey. Kan? Jadi saya diberi peluang, saya invite adik-adik ni dengar cerita saya. Apa yang saya buat selama ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Contoh saya ni sebenarnya tak pandai ikatan. Masuk pengakap tapi tak pandai ikatan. Ikat tali tu Yes, ikat tali tu sebenarnya tak pandai. Okey, Masa saya tingkatan 1 sebenarnya saya gagal. Alright. Tapi alhamdulillah masa saya nak ambil pengakap raja tu, dia ada satu ujian tu simpulan dan ikatan, saya dapatlah anugerah 20 terbaik dalam negeri simpulan dan ikatan. Wow. Jadi one of the thing yang saya ceritakan kepada adik-adik. Dan bila kita cerita, bila kita cuba menang jiwa adik-adik ni, lagi-lagi bila saya diberi peluang untuk turun ke sekolah, diorang minat. Sebagai mentor lah, sebagai mentee. Yes. Kita bagi orang kata inspiration kepada diorang untuk jadi macam kita. Betul. Bukan jadi setakat jadi macam kita, mungkin jadi lebih lagi baik. Yes, Betul, lebih betul. baik daripada kita sendiri. So itulah apa yang saya cuba usahakan sampai sekarang, untuk kita meningkatkan lagi bilangan belia yang minat untuk menyumbang kepada komuniti, yang turun padang bersama-sama dengan kita. Kita sediakan platform, awak participate. Macam itulah. Jadi itu apa yang kita usahakan sampai sekarang. Dan sebagai seorang komiti lah ataupun pengurusi Sekretariat Pengakap Kelana daerah tu sendiri, kita sekarang cuba meningkatkan lagi bilangan ahli pengakap yang ada. Dan kita nak menyemai jiwa pengakap tu sendiri kepada halayak ramai. Minat Yes, sebab untuk pengalaman, untuk pengetahuan Abang Fahmi sendirilah, pengakap ni dia bukan sahaja terikat kepada sekolah. Okey. Dah lepas SPM pun boleh masuk lagi. Pun boleh lagi Jadi teruskan kita dia nak adik-adik ni teruskan. Kan, awak dah berjaya, awak dah jadi seorang pengakap raja, awak boleh jadi host dan sebagainya. Apa kata kita contribute pula kepada komuniti? Okey. Kan, gunakan skill-skill yang ada untuk kita contribute kepada pembangunan belia. Dia tak berakhir dekat sekolah lah. Yes, tak berakhir dekat sekolah. betul. Okey. Jadi tak sia-sia lah Tak sia-sia. apa yang mereka lalui sepanjang sesi persekolahan tu. So kan? itulah tugas Imran sebagai Yes. pengantara yang menerangkan pengakap ni apa dan menarik minat lebih lagi untuk selepas sekolah tu masih ada lagi, masih boleh lagi teruskan dalam berpengangkap ni. Yes. Dan tu tak campur lagi dengan peranan saya sebagai pemimpin pelajar. Okey. Jadi bila sebut sebagai ahli majlis perwakilan pelajar itu, kebajikannya harus dijaga. Dan sekarang saya lebih kepada menjaga kebajikan organisasi. Contohnya macam di peringkat Majlis Belia Selangor, kita ada banyak kelab di bawah naungan Majlis Belia Selangor itu sendiri. Sama juga dengan MPP. Di bawah UPM sahaja ada 101 kelab. Wow. Jadi kebajikan-kebajikan mereka ni perlu dijaga. So, Imran ni abang besar. Tak ada. Tak Okey, adalah. okey. Cuma itulah peranan-peranan yang kita cuba mainkan daripada bermulanya dengan jiwa dan semangat belia itu sendiri. Betul. Untuk menyumbang kepada komuniti. Jadi itulah apa yang saya cuba usahakan. Itu daripada segi Imran sendiri Yes, betul. yes, Jadi kita nak daripada berbalik diri kepada saya sendiri. organisasi yang persatuan yang Imran cebur ni. Pengakap Kelana Daerah Gombak. Apakah peranannya dalam untuk belia-belia di bawah ini ataupun organisasi di luar sana? Apakah peranannya? Ini kalau boleh Imran cerita semua. Bagi tarik minat adik-adik yang sekolah Ya, yang 15 tahun, 16 tahun yang Boleh. dah bermula dengan pengakap tu supaya kita menarik minat mereka untuk lebih ramai lagi ahli pengakap yang berwibawa macam Imran ni.
InsyaAllah lebih lagi daripada saya lah secara zuzannya. Tapi bila sebut tentang pengakap, dia ada satu trademark ni kita panggil MOP, Messenger of Peace. Jadi bila sebut tentang Kelana, kita punya slogan ni adalah berkhidmat kepada masyarakat. Jadi bila sebut tentang berkhidmat tadi tu, dia banyak ni kan, berkhidmat tadi tu, kita cuba mengamalkan konsep undang-undang pengakap, persetiaan pengakap. Ya, disiplin itu. Itulah saya maksudkan tadi, jiwa pengakap tu sendiri. Di dalam bukan sahaja ahli pengakap, malah masyarakat-masyarakat di luar sana. Sebagai contoh, dalam undang-undang pengakap kita ada 10. Ya, jujur, amanah, bertanggungjawab dan sebagainya. Suci fikiran, suci perkataan. Benda tu bukan sahaja diguna pakai oleh ahli pengakap, malah keseluruhan ahli masyarakat. Betul. Semua manusia Yes, ada benda lapisan masyarakat perlu berpegang kepada perkara itu. Ya, jadi siapa yang nak mengkongsikan undang-undang pengakap ni kepada halayak ramai? Ahli-ahli pengakap tu sendiri. Pemimpin-pemimpin dah mengajar ahli-ahli Kelana ni bagaimana nak berkongsi kepada adik-adik, bagaimana untuk menceritakan menariknya pengakap ni. Jadi kita pula tinggal nak melaksanakannya. Dan bila sebut tentang peranan ahli pengakap itu sendiri kan, dia lebih kepada pembangunan belia daripada sudut fizikal dan juga mental. Jati diri ya. Yes, jati diri tu. Betul. Jadi bila sebut tentang jati diri, pengakap ni sebenarnya bukan saja pasal kawat, bukan saja pasal berkemping, kan? Dia lebih lagi daripada tu. Saya bayangkan pengakap pun kita ada convention kita sendiri, di mana kita bawa suara kita tentang good governance, tentang youth in scout dan sebagainya. Risk management pun kita cuba usahakan. Jadi itulah satu persepsi yang kita cuba usaha untuk ubah. Betul. Maksudnya pengakap lebih daripada camping, pengakap lebih daripada sekolah. Yes, berkawat dan Sebab sebagainya. itulah saya tak suka pengakap dulu. Tak suka berkawat. Kalau tahu daripada dulu macam ni, saya dah join dah. Mesti ada satu uniform kat rumah. Sebab kadang-kadang bila sebut pasal pengakap dia, orang tak minat kan, pakai uniform dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita pun kita lebih daripada tu sebenarnya kan. Kita tak adalah berkawat je setiap masa. Dan secara jujurnya, bila dah masuk di peringkat Kelana ni, kita lebih kepada berkhidmat. Berkhidmat kan. Kawat-kawat tu semuanya kita bantu untuk organisekan pertandingan kawat. Lebih kepada protokol lah. Yes, betul. Jadi itulah yang kita sebagai pengakap ini, kita mainkan peranan kita lah. Dan itulah bila sebut tentang lencana-lencana yang ada ni kan, dia sebenarnya dia lebih kepada satu tanggungjawab. Awak dah pandai berkemahiran di dalam hutan, awak boleh ajak adik-adik dekat luar sana macam mana nak survive kat dalam hutan. Macam lencana-lencana kat Imran ni, betul. dengan yang kat atas ni, apakah yang boleh Imran ceritakan? Mungkin pangkat apa semua kan? Mungkin sebelum saya cerita pasal yang ni, saya cerita dululah macam mana boleh ada lencana ni kan. Jadi masa zaman dahulu lah, masa Lord Baden-Powell tu sendiri nak zaman dahulu Yes, ini zaman sebelum pre-colonization lagi kan. Jadi dia cuba fikirkan macam mana nak menarik minat anak-anak muda. Jadi dia fikirkan satu benda yang anak-anak muda sukakan, iaitu lencana. Jadi bila macam contoh macam saya sendiri, saya minat pakai ni kan sebab akhirnya lengkap juga. Baru 4 tahun pun berkepak kan, baru kita rasa macam seronoknya aku buat. Tapi pada masa yang sama ada pengiktirafan daripada pengakap. Itulah yang Lord Baden-Powell cuba tekankan. Reward. Yes, reward kepada adik-adik. Appreciation. Yes, betul. Appreciation kepada adik-adik yang sudi bersama-sama dengan pengakap. Jadi contohnya lah salah satu kan, macam ni kan, pengembaraan. Kan kita pergi ke Perlis. Tapi bukan sekadar holiday. Kita pergi bersama-sama dengan masyarakat di Perlis untuk kita kenal lagi Perlis ni macam mana sebenarnya. Dan kita sampai di sepadan Thailand tu bersama masyarakat di Perlis. Geografi diorang. Yes, dan mereka yang ajar kan, kalau dah sampai sini orang Siamnya macam mana, kan orang Perlis ni macam mana, macam mana nak bezakan, kalau nak bercuti ke apa ke, boleh pergi ke mana dan sebagainya. Itu adalah aktiviti pengakap buat. Bukannya sekadar masuk dalam hutan, tapi ada juga yang atas ni. Kita panggil sebagai lencana kemahiran. Bila sebut tentang lencana kemahiran, kita masuk hutan, kita cuba hidupkan api tanpa lighter. Pakai serbuk tu yes, kita pakai gosok-gosok. Biasa tengok kat TikTok tu kan. Jadi kalau siapa yang nak rasa itu, bolehlah join pengakap.
Kan? Biasa saya tengok dekat Discovery Channel tu. Ah, 501. Discovery Channel 501 betul. Yes. Selalu kita tengok ramai juga tu budak-budak Kan, pengangkat kan, yang kan. minat kan, yang akan tengok rasa minat juga. Betul, Itulah survival benda. kan. Yes, survival. And then kita juga ada pengalaman, kita join dengan bomber untuk merasai macam mana kalau let's say ada bantuan cemas yang diperlukan masa tu. Apa yang kita boleh buat? CPR pun kan, ada. kita ada kita panggil sebagai doktor CPR tu kan. One of the thing yang kita implementkan hasil daripada pembelajaran pengakap, iaitu luar daripada buku sekolah. Jadi itulah one of the thing yang saya boleh ceritakan lah tentang lencana-lencana ni. Macam tu. Saya rasa sekolah pun dah kena start tambah baik lah. Ya, Punya silibus betul. pengakap ni, betul lah. Supaya minat tu lebih lagi cenderung kepada adik-adik kita. Betul? Okey, Imran. Kita kembali selepas ini dan kita akan tanya banyak lagi berkaitan dengan pengakap dengan organisasi. Okey, boleh. Kita kembali selepas ini. Adakah anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun tetapi tidak mempunyai sijil maupun diploma? Adakah ini punca yang membutuhkan peluang kenaikan pangkat untuk anda? Jangan risau. Di Kolej Teknologi Bestari Ampang ada jalan penyelesaiannya. KTB menyediakan satu kaedah dipanggil PPT, Fast Track, yang merupakan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Melalui kaedah ini, anda boleh dipersijilkan sehingga ke tahap diploma U hanya berdasarkan pengalaman yang anda ada. Dengan kaedah ini, anda tak perlu berhenti kerja ataupun belajar sepenuh masa. Tapi anda perlu hadir ke kelas selama 4 hari saja. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anda tak perlu bimbang tentang kesohihan sijil ini. Yuran dikenakan, ya Allah, rendah dan berpatutan. Buat tindakan segera. Mari ubah nasib kita bersama dengan Kolej Teknologi Bestari Ampang. Kembali lagi bersama saya FBI Fahmi bin Ismail, orang muda gombak #OMG dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #BGBG. Jadi Imran, sahabat-sahabat semua, itulah jawapan untuk sahabat ataupun yang sedang menonton. Tak ada rasa lain dah untuk kekal fokus, sudi bagi komitmen, punya minat. Selain aktif dalam organisasi, terbukti juga Imran adalah seorang graduan terbaik, penerima anugerah Naib Chancellor Diploma Pengurusan Ladang, Betul. Fakulti Perladangan dan Argoteknologi Yes. semasa Convention UiTM ke-97. Seiringan dengan itu pula, Imran merupakan calon anugerah Perdana Belia Negara 2023 peringkat Negeri Selangor baru-baru ini, betul Betul. Jadi kita nak kembali dengan soalan calon ABPN, pengurusi pengakap dalam pelajaran pendidikan dalam kampus pun ada jawatan. Apakah cabaran yang Imran hadapi dan bagaimanakah Imran atasi benda tu, nak manage time? Okey, baik. Yang pertama sekali saya kena declare lah. Alright. Dalam golongan pelajar ni, dia kalau mengikut kepada dasar belia negara itu sendiri, dia terbahagi kepada dua. Belia bersekolah dan juga belia berpendidikan tinggi. Maksudnya pelajar ni dia dibahagikan kepada dua kategori yang besar. Dan sebagai seorang ahli organisasi, dua perkara ini tidak boleh ditinggalkan. Sama ada kita yang mengurus ataupun kita yang diurus. Jadi bila sebut tentang realiti menjadi seorang pelajar, pada masa yang sama seorang ahli organisasi, kita melihat kepada tiga perkara. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan masa. Secara jujurnya memang betul, kita memang sangatlah sibuk kan, nak belajar lagi, nak orang kata menyumbang kepada organisasi lagi. Itu akan memakan masa yang sangat banyak dalam satu hari tu. Tapi saya suka dengan satu ayat ni yang mentor saya sendiri kongsikan kepada saya. Kalau betul 24 jam tu tak cukup dalam masa satu hari, kenapa Tuhan bagi 24 jam? Dan sedangkan ada satu surah pun di mana Tuhan bersumpah demi masa. Deep Yes, jadi itu yang dikatakan sebenarnya masa itu mencukupi untuk para pelajar. Terutamanya yang berminat untuk menjadi ahli organisasi. Jadi berbalik kepada soal masa itu sangat pack secara jujurnya. Satu hari tu mungkin pagi di UPM, balik pula kita terus bersama-sama dengan MBS ataupun dengan pengakap untuk kita bermesyuarat. Jadi tapi dia berbalik kepada soal pengurusan lah. Pengurusan 24 jam yang mencukupi
cara kita menguruskan tu. Jadi itu a big challenge. Jadi adik-adik dekat luar sana tak perlu risau. Cuba buat satu jadual. Schedule lah. Yes, satu jadual harian kan. Hari ni ada apa? Let's say kelas kita sampai pukul 10. Jangan kita pula sambil belajar, sambil bermesyuarat, rugi. Rugi betul, tak Kan? fokus. Kadang-kadang tak fokus. Betul. Jadi bila sebut tentang anugerah tu, apa yang saya buat pada sebelum saya menerima anugerah-anugerah itu, saya dalam kelas tidak bermesyuarat. Saya dalam kelas, saya anggap diri saya sebagai seorang pelajar masa tu. Dan masa saya sedang bermesyuarat, saya adalah ahli organisasi. Saya tak masukkan assignment saya dan sebagainya. Dan masa saya nak tidur, saya akan rehat. Cukup 8 jam. Cukup lah. Cukup. Alhamdulillah. Tidur pukul 10, kadang-kadang bangun pukul 4, kadang-kadang bangun pukul 5. Kan? Dan itulah apa yang sebenarnya sebagai seorang pengurus masa ni harus tekankan. Cara nak mengurus tu, itu yang memainkan peranan. Dan bila kita pasal memainkan peranan yang berbeza-beza ni Fahmi, kita sebut bila jadi seorang pelajar kan, give the best when you can give the best. Bila awak diberikan peluang untuk menjadi seorang pelajar, awak jadi pelajar yang terbaik dekat dalam kelas. Awak jadi ahli organisasi, awak adalah ahli organisasi yang terbaik dekat dalam sesebuah mesyuarat. Jadi itulah yang kita secara jujurnya salah satu cabaran lah. Dan seterusnya, bila sebut tentang masa, kita pergi pula kepada platform. Bila sebut tentang beli ni, platform ni sangatlah complicated secara jujurnya. Kadang-kadang bila dah habis sekolah, macam tadi, segmen tadi kan, tak tahu nak buat apa. Kan? Sempat nak main motor, sempat. Kan? Tapi nak berorganisasi, tak tahulah nak join yang mana. Tak tahu nak jumpa siapa. Yes, tak tahu nak jumpa siapa dan sebagainya. Oleh itu, masa itu rezeki saya, pengakap ni dia di-approach bukan sahaja selepas kita habis sekolah. Kadang-kadang masa kita bersekolah tu pun akan ada masa kelana-kelana akan turun ke sekolah dan mengajar kita masa tu. Jadi rezeki saya masa tu, peluang itu dah di depan mata. Jadi saya pun masuk pengangkap kelana dan kali ni kita pula perlu menyebarkan platform-platform yang bukan sahaja terikat kepada pengakap, malah rakan muda pun akan diaktifkan tak lama lagi. Sudah aktifkan apa? Sudah diaktifkan dah pun. Sudah. Tinggal nak join je. Tinggal nak join je kan. Jadi itu juga kita berbalik kepada peranan tadilah. Betul. Bila jadi ahli pengakap ni, peranan kita bukan sahaja kepada ahli pengakap je sahaja, ataupun intra-organisasi je. Dia juga merupakan inter masyarakat. Banyak. Yes. Meluas cabang. Yes. Jadi kita kena kongsikan satu sama lain. Kita kena bantu NGO-NGO yang ada di luar sana ataupun pihak DON sendiri. Kan? Kena mainkan peranan untuk kita mengkongsikan platform-platform yang ada di luar sana. Dan akhir sekali, selain daripada platform juga, kita sentuh tentang niat, determination tu. Secara jujurnya, bila sebut pasal sambil belajar ni kan, niat kadang-kadang, aku nak jadi pelajar yang terbaik. Pada masa yang sama, aku nak menyumbang pula kepada komuniti. Jadi macam mana ni? Kan, apa yang aku kena buat? Determination tu kan. Niat Imran apa? Secara jujurnya, saya punya traits lah. Ataupun saya punya personality sendiri. Saya suka lihat adik-adik keluar di luar sana, bantu satu sama lain. Sebab salah satu persetiaan yang saya selalu pegang, di mana yang pertama sekali adalah menolong orang pada setiap masa. Selain daripada kita menolong orang, kita juga boleh menubuhkan lagi ramai orang untuk menolong satu sama lain. Itu yang saya cuba tekankan dan apa yang saya, orang kata niat saya lah masuk dalam organisasi. Buktikan kepada adik-adik di luar sana, belajar sebenarnya boleh sambil berorganisasi. Dan berbalik kepada niat tadi, kadang-kadang ia akan diuji. Masa exam kan, kadang-kadang kena turun meeting dan sebagainya. Macam mana ni nak buat apa ni? Betul. Itu yang kita kena berpegang kepada hasrat kita tadi tu. Apa yang awak nak sebenarnya daripada berorganisasi ini? Itulah yang akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berorganisasi sambil belajar. Yes. So dalam kampus sendiri, antara jawatan ataupun yang Imran lakukan dari segi volunteer atau program-program yang telah dilaksanakan, apa dia? Secara jujurnya, saya sekarang ni, kita kalau daripada sudut pengakap, kita baru sahaja menjalani kem lencana kemahiran. Di mana kita jemput sekali adik-adik kelana Form 6 untuk sertai kita. Dan masa tu ada peningkatan daripada sudut penyertaan tu sangatlah berbeza daripada sebelum-sebelum ni.
Bila sebut pasal PKP kadang-kadang zero. Betul. Penyertaannya kadang-kadang zero. Jadi bila buat camp tu, akhirnya ada juga sampai 30 lebih penyertaan. Itu daripada peringkat sekolah ke daripada Peringkat pengakap. Pengakap. Masa tu pengakap. Kalau daripada peringkat universiti pula, program-program yang kita pernah jalankan, masa tu bulan puasa, kita buat iftar bersama-sama dengan jawatan kuasa pengurusan universiti, dan masa saya di UiTM Pahang dulu, kita pernah buat volunteerism di SMK Seri Jengka tak silap saya, di mana kita bersihkan kawasan sekolah tu bersama-sama dengan UiTM di seluruh Malaysia. Jadi masa tu kita memang orang kata sentiasa mengadaptasikan diri dengan mengadakan program-program yang sesuai pada ketika itu. Pada bulan Ramadan kita buat iftar Ramadan. Pada waktu sekarang ni, waktu-waktu cuti sekolah dan sebagainya, kita ajak adik-adik masuk ke dalam hutan. Dan sama juga masa PKP hari tu kita buat program volunteerism. Dan pengakap juga terlibat sebenarnya masa buat face shield hari tu. Ya, saya ingat lagi kita ada satu base yang besar. Masa tu kita semua terlibat dalam memastikan face mask tu mengikut SOP yang ditetapkan oleh KKM. Jadi masa tu kita contribute seperti mana keadaan yang meminta. Itulah sejarah tu merupakan sejarah. Betul. Yang patut diceritakan pada generasi yang akan datang. Yes. Itulah yang saya kata tadi. Pengakap ni lebih daripada aktiviti berkawat dan sebagainya. Suka dan rela itu susah nak dapat. Suka dan rela. Sebab tu panggil sukarelawan. Betul. Terbaik Imran, kalau kita ada lebih ramai lagi orang muda ataupun belia yang semacam Imran ni, maka kita punya negara akan membangun dengan maju sekali. InsyaAllah. Okey. Jadi Imran, tadi kita dah mention pasal Anugerah Perdana Belia, ABPN. Jadi Imran merupakan calon untuk kategori individu tahun 2023. Betul. Perasaan sebagai calon peserta yang waktu itu bertanding. Secara jujurnya, Fahmi, pada ketika itu saya sangatlah gementar. Sebab apa? Sebab masa tu saya satu-satunya calon yang bawah 25. Dan masa tu memang kalau tengok kiri dan kanan tak ada kawan. Tak ada rakan-rakan seperjuangan daripada MPP UiTM, daripada MPP UPM, tak ada. Masa tu kita seorang. Daripada Kelana sendiri pun tak ada. Itu mewakili Kelana ke MBS? Masa tu kita mewakili MBS lah. Secara jujurnya. Sebab masa tu pun kita baru dapat pemimpin Anugerah Remaja Perdana. Jadi masa tu kita cuba mendapatkan orang kata kerelevanan anugerah tu sendiri. Jadi bila sebut tentang Anugerah Perdana Belia Negara ni, challenge-nya sangatlah besar. Syafiq Rizwan. Betul. Mantan pemangku Presiden Majlis Belia Selangor. Abang Wan. Izzat Bushari. Wan Batik. Abang Wan Batik. Yang dah berapa tahun pengalamannya dalam rakan muda. Betul. Tak lupa juga Abang Izzat tadi, host kita. Kan? Seorang yang sangat hebat. Jadi masa tu, apa yang saya kata, tak apa Imran, it's okay awak gementar. Just do it. Yes, just do it and inspire others. Impossible is nothing. Yes, betul. Masa tu saya menganggap diri saya sebagai satu orang yang menghadapi cabaran yang pelbagai. Sebab apa? Masa tu satu-satunya paling muda. Tak ada kawan-kawan. Nak lawan pula dengan orang-orang yang hebat. Senior-senior. Kalau saya boleh, maksudnya ramai lagi belia kat luar sana boleh. Boleh. Maksudnya tinggal cari platform, dapatkan platform dan usaha. Mungkin tak terkejut lah kalau contoh masa saya bertanding nanti ada adik yang menang, bukan saya. Sebab apa? Itulah yang kita cuba nak buat. Maksudnya adik-adik muda juga boleh challenge Anugerah Perdana Belia tu. Kan? Siapa yang nak menang tu sebenarnya bawah-bawah dia ada lagi adik-adik yang boleh challenge penerima anugerah tu sendiri. Sebab tu saya tak masuk untuk tahun ni. Saya bagi laluan kepada adik kita untuk masuk. Jadi itulah yang kita cuba buat. Dan saya suka dengan masa tu saya diinterview oleh YB Imran. Cerita pengalaman dalam tu masa interview. Yes, masa tu memang dikatakan jauh lah. Orang kata pengalaman saya dan juga pengalaman calon-calon yang lain di kiri dan kanan saya. Tetapi apa yang saya lihat, saya nampak bahawa ramai lagi belia dekat luar sana boleh berinspirasikan cerita saya untuk menjadi lebih baik. Betul. Mungkin suatu hari nanti siapa yang pengakap tu masuk anugerah Scouts of the World Award ke. Kawan yang awak bawa ni. Yes, kawan yang saya bawa ni kan. Baru umur 19. Baru umur 19 kan. Tapi itu yang kita cuba buat. Betul. Kan? Anak-anak muda bawah 25 tahun, belia berpendidikan tinggi, belia bersekolah, masih belajar. Tapi tetap boleh challenge Anugerah Perdana Belia Negara.
tetap boleh meningkatkan kualiti diri dalam memastikan diri itu layak menerima anugerah-anugerah yang Sebab apa Imran, yang kita hadapi sekarang ni adalah suka mencari alasan untuk cipta alasan. Betul. Saya belajarlah tak ada komitmen lah. Kan? Betul. Tapi Imran sendiri dah buktikan benda tu bukan jadi alasan lah. Betul, kan? betul. Dan Apa takut kita nak mesti boleh buat. betul. Dan takut nak menjejaskan result tu salah satu faktor terbesar lah di kalangan pelajar ni. Tapi macam biasa, apa yang pengakap ni buat, kita buktikan bahawa benda tu salah. Awak boleh berorganisasi, tetap awak dapat anugerah pelajar. Macam mana awak menguruskan masa awak tersebut. Itu yang perlu dibuktikan oleh siapa-siapa yang terlibat dalam pengakap sebagainya, MPP dan sebagainya. Kita boleh buktikan di luar sana bahawa menjadi ahli organisasi ini bukan penghalang untuk awak menerima anugerah-anugerah di universiti itu sendiri. Jadi itu yang kita cuba buat. Imran ni kena kita panggil lagi untuk cerita berkaitan dengan pengurusan pula. Untuk bila-bila mungkin benda ni penting. Kan, sebab yelah kadang-kadang bila dah habis sekolah ni, bila dah start kerja ataupun yang dah sambung belajar, masa sekolah 16, 17, 18 okey dalam persatuan, dalam belia, dalam organisasi. Bila dah habis, bila dapat belajar, mula slow, mula hilang. Jadi kita tak nak yang macam tu lah. Kalau boleh kita nak terus ada kesinambungan dia kan. Ada terus dia punya pelapis. Betul. Okey Imran, untuk ABPN ni kan, adakah ianya kali pertama atau kali terakhir untuk anda sertai? Secara jujurnya itu adalah kali pertama lah saya masuk satu platform yang boleh dikatakan cabaran yang sangat besar ataupun satu norma yang tidak pernah dilalui oleh rakan-rakan saya sekeliling. Di mana masa saya tanya tentang APBN pada rakan-rakan pun secara jujurnya mereka tak tahu. Oh, dicalonkan ke? Apa tu APBN? Kadang-kadang kita yang kena cerita. Dan itulah yang membuatkan saya rasa macam yes, inilah cerita yang aku boleh kongsikan kepada rakan-rakan di luar sana untuk ramai lagi terlibat dalam pembangunan komuniti. Tapi bila sebut tentang anugerah ni sebenarnya bukanlah kita nak mengharapkan belia-belia di luar sana kejar sangat pun. Dan kita sebenarnya kita nak meramaikan lagi orang yang turun padang untuk menyumbang kepada komuniti tu. Sebab kita tengok sebagai satu contoh, saya tengok dekat TikTok tu yang ada, kalau Abang Fahmi tahu pun, ada satu TikTok tu dia kumpulkan ramai-ramai masyarakat Indonesia dekat sana pergi bersihkan sungai. Betul, ada saya nampak. Panggil dekat TikTok je, tapi ramai yang datang. Kita cuba buat nanti Yes, dan itu kita boleh try kan. Mungkin boleh collab dengan MAYC ke Orang Muda Gombak dan sebagainya. Dan itu yang kita nak. Semangat tu. Semangat yang ada di kalangan belia berpendidikan tinggi, belia bersekolah, belia awal dan sebagainya turun sama-sama. Kan? Niat yang kita kata tadi nak tolong orang. Itu yang harus dipegang sebelum anugerah. Tapi bila dah dapat anugerah, ia adalah satu tanggungjawab yang lain. Betul, lagi besar tanggungjawab dia kan. Betul. Okey, jadi Imran, sempena nak berakhir kita punya segmen pada malam ini, saya diberitahu bahawa bulan ini merupakan bulan kelahiran Imran. Ya, betul. Jadi tidak terlambat ataupun belum birthday lagi. Tarikhnya kalau boleh share berapa bulan? 27 hari bulan 8 ni. 27 hari bulan 8 ni, kawan-kawan, sahabat-sahabat daripada Gombak ataupun dalam Selangor ni, boleh kita wish ramai-ramai kepada Imran selamat ulang tahun. Okey, Terlebih dahulu kita ucapkan. Terima kasih semua. Semoga Imran punya perjalanan dalam organisasi, dalam pelajaran terus sukses dan menjadi contoh kepada adik-adik muda di luar sana, khususnya dalam pengakap. Inilah the legend one. Right? InsyaAllah satu hari nanti. Betul lah. Okey, jadi kata-kata nasihat kepada graduan di luar sana yang ingin aktif dalam berpersatuan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang sedang menonton, tak kisah semasa live ataupun selepas kita tamat surat kita hari ini. Apa yang saya boleh katakan adalah sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia menghadapi cabaran yang boleh katakan kompleks di satu masa yang akan datang. Yang penuh variasinya dan variasinya dan sebagainya. Apa yang saya harapkan adalah semua kekal tabah, teguh dan berpegang kepada niat yang sebenar dalam menyumbang kepada komuniti. Bila sebut tentang sentiasa bersedia, kena ingat
situasi yang kita akan hadapi berada dalam keadaan yang tidak menentu. Tetapi cara kita hidup semasa keadaan itu yang menentukan hala tuju. Baik ya Imran. Teruskan. Boleh berkata-kata Boleh, kan? boleh. Saya cut video ni, saya buat. Sebab apa? Saya berpegang kepada satu kata-kata itu, jika ada 1000 cabaran, tentu ada 1001 penyelesaian. Dan itulah sedikit sebanyak daripada diri saya. Saya harap belia-belia di luar sana join program kita yang akan datang nanti. Okey. Especially 26 hari bulan ni di Fama. Fama. Ya, dan 27 di frame. 27 di frame, dan insya-Allah kita harap ramai lagi boleh datang, ramai lagi membantu dalam pembangunan belia khususnya di daerah Gombak. Okey, itu saja. Sahabat-sahabat, Imran, graduan terbaik dan juga ahli pengakap yang terbaik dalam daerah Gombak. Jadi terima kasih saya nak ucapkan pada kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-adik yang kekal setia bersama live Facebook kita pada malam ini. Dalam segmen kita Borak Gempak Belia Gombak #BGBG, Orang Muda Gombak #OMG. Bersama saya FBI Fahmi bin Ismail, Orang Muda Gombak, selaku host yang menemani segmen kita kedua, episod yang ke-15. Kita akan jumpa lagi di hari yang sama, waktu yang sama. Jangan lupa terus berpersatuan dan aktif dalam belia. Assalamualaikum, selamat malam, salam satu perjuangan, syukran jazilan. Bye-bye.